Okey, bateri kamera dah full. Jadi kita sambung balik kat mana tadi? Okey, nak buat, orang kata nak ukur berapa degree crankshaft lari berbanding camshaft. Okey, ni tadi kita tengok marking dia lari sikit daripada marking sini dengan marking sini ya. Ini marking pada engine block dan ni pada main pulley. Okay, dia lari tak banyak, tapi kita boleh ukur dia berapa sudut dia lari dengan menggunakan beberapa alat. Alat ni kalau budak-budak engineering memang kenal lah. Yang pertama liquid paper, semua orang kenal. Okay, kita tanda center screw. Ini adalah liquid paper. Jangan kata ada yang tak kenal liquid paper. Okay, marking kat sini kita tanda ke tepi sikit. Yang pertama yang kita perlu ada adalah pembaris. Budak-budak engineering memang kenal lah dengan pembaris ni. Okey, kita tanda pembaris dan buat satu garis lurus kat sini. Okey, satu garis lurus kat sini dan kat sini. Ini adalah garis lurus. Oh, banyak sangat. Iaitu marking main pulley. Yang kedua, buat lagi satu garis lurus daripada center screw kepada ni marking. Okey, sini dan sini. Oh, ni tak nampak lah, kecil sangat lah. Okey, jadi ni adalah sudut orang kata crankshaft yang lari. Dan alat yang seterusnya yang diperlukan adalah jangka sudut ataupun protector. Okey, mata tengok straight tegak dari depan. Tak, saya tak nampak. Okey, mata tengok tegak dari depan. Dan kita boleh agak sudut dia lari lebih kurang 5 degree je. 5 degree crankshaft punya angle lari. Ataupun 4 ke 5 degree. Tak tepat. Kalau nak lagi tepat, dapatkan protector yang besar. Mana-mana student engineering dulu, korang mesti simpan lagi ya. Benda ni yang besar. Set square yang besar. Saya punya dah entah campak mana dah 10 tahun dah campak mana. Sejak guna AutoCAD tak guna dah manual drawing ni. Jadi benda ni tak tahu campak mana. Jadi kalau ada yang besar, bacaan dia lagi tepat. Terletak kat sini, dia boleh baca sampai kat luar. Itu lagi tepat, dia boleh baca sampai macam ni kononnya. Dia boleh baca sampai macam ni. Jadi kita boleh dapat nilai yang tepat berapa degree dia lari. Tapi sekarang yang ni saya beli dekat Eco ke DIY. Macam tu lah, barang RM2. Jadi boleh main agak-agak je berapa degree dia lari. Lebih kurang 4 degree ataupun kurang, lebih kurang 4 degree. Okey, itu adalah tengok dengan mata kasar lah. Kalau nak tepat lagi boleh buat macam ni. Combinekan dua pembaris. Okey, kat sini untuk marking pulley dan sini untuk marking engine. Betul, 4 degree. Okey, 4 degree retard. Maksud dia masuk dia camshaft adalah 4 degree retard. Tolak 4 degree. Okey, tolak 4 degree. Bubuknya cantik. Lebih kurang 4 degree. Jadi sekarang cam atas lambat 4 degree berbanding crank. Jadi valve intake buka lambat 4 degree, ditutup lambat 4 degree. Valve exhaust buka lambat 4 degree dan valve exhaust tutup lambat 4 degree. Okey. Yang ni yang engine single cam punya masalah. Single cam punya isu sebabkan dia ada satu sprocket bawah, satu sprocket atas. Bila ada orang kata error ataupun lari bacaan marking timing chain macam ni 4 degree, dia akan efek kedua-dua, iaitu intake dan exhaust. Sebab cam dia kongsi, satu cam dia, cam yang sama untuk exhaust, cam yang sama untuk intake.
Jadi negatif 4 degree lari disebabkan oleh rantai timing chain yang dah memanjang. Okey. Jadi sekarang dapat faham sikit-sikit. Alah, saya ni pun tak adalah pandai sangat, tapi macam ni lah cara nak baca orang kata marking timing chain. Okey, sekarang kalau nak betulkan balik kata negatif 4 degree ni, tak ada benda lain lah. Rantai kena ganti baru. Bila rantai ganti baru, marking ni akan jadi betul balik. Okey. Settle bahagian inspection timing chain. Jadi sekarang timing chain memang dah memanjang. Yang kedua, ini adalah idle bearing. Nak sebut pun boleh lidah. Idle bearing ni ialah dia untuk runningkan bed luar. Bed ni yang pergi ke alternator, pergi ke water pump. Jadi idle ni akan berpusing laju. Lagi laju daripada enjin. Sebab ni kecil, ni besar. Jadi ratio dia, yang ni pusing satu, yang ni lebih daripada satu. Dan kita boleh dengar bearing ni dah berbunyi. Okey, dah berbunyi. Jadi bearing ni pun nak kena ganti. Dan kita check water pump. Jom, ini adalah water pump original kereta. Daripada kilang lagi. Jom kita check water pump. Okey. Jadi bearing ni saya kena cabut dan baru kita boleh buka dia punya water pump. Okey, dia bearing ni sepatutnya bearing biasa je. Bearing yang boleh beli kat mana-mana, iaitu 6203. 6203 ni bearing biasa je. Boleh ganti bearing saja, tak perlu ganti sebiji puli. Ganti bearing saja tu, bearing dia. Ketuk keluar, masuk baru. Dalam tak sampai RM20. Murah. Okey, ini adalah water pump original Honda. Kat sini ada cok lagi Honda. 260,000 kilometer ataupun 10 tahun usia. Kita tengok macam mana rupa kat dalam dia. Okey, saya cabut dia punya water pump. Okey. Tada! Haha, macam baru. Nampak Macam masih baru. Water pump dia plastik ya. Macam material apa ni ya? Entah, tapi macam bukan besi lah. Macam plastik. Jadi tengok, berkilat, tak ada apa-apa kesan-kesan karat. Ini kelebihan menggunakan coolant. Tak kisahlah kalau ada yang kata pakai air suling lah, pakai air bateri lah, pakai air sungai lah, pakai air bukit lah, air semayang hajat lah, teh ais, kopi ais, Milo ais, teh tarik. Itu semua mengarut. Kalau nak sistem dalam enjin tak ada karat langsung, tak payah guna air tu. Yang perlu guna adalah air coolant. Coolant nak guna premix atau yang dah siap bancuh tu panggil pun boleh. Nak guna concentrated punya coolant pun boleh. Bancuh dengan air. Air apa? Air pahit je. Tak perlu nak susah-susah bancuh dengan air yang pelik-pelik. Air pahit je. Tengok, bersih, berkilat. Tak ada karat langsung dalam ni. Tu dia, berkilat. Tak ada karat bang. Tapi oleh sebab water pump ni dia ada seal, dia ada mechanical seal kat bahagian belakang ni. Jadi sebelum mechanical seal tu pecah, baik ganti baru. Mak dah ni dah 10 tahun usia dia, dah 260,000. Memang wajib tukar. Okey, ini water pump. Cantik. Kalau yang orang kata yang pakai air saja tak pakai coolant, biasa dalam 50,000 tak sampai lah. 20-30,000 dah berkarat habis satu water pump. Okey, ini yang kenapa saya tekankan sangat penggunaan coolant. Main puli pun kita dah habis settle bab dia. Jadi ini boleh buka. Masa nak buka dia ni memang cabaran yang paling besar. Dia ketat.
sepatutnya skru ni, bolt ni, cerita main nak cerita geng-geng yang tak pernah biasa dengan Honda, mesti nak cerita bolt ni. Okey, okey. Kalau korang nak tahu bolt ni, kau ikat pakai top sebanyak 50 Newton je. 50 ke 60 Newton saja ikat. 50 ke 60 Newton ni tak ketat tau. Okey. Tapi masa saya nak buka ni, saya bagi 1000 Newton. Tak nak terbuka bang. Jadi nak tak nak memang kena guna cara kasar sikit nak buka dia. Kalau kita ikat 50 Newton, masa nak buka paling-paling ketat pun dalam 100-120 Newton je. Ini 1000 Newton tak nak terbuka. Penyakit nombor Honda. Sebab dia orang ikat ni menggunakan gun. Bila menggunakan air impact boleh pergi sampai 400 Newton, 500 Newton yang besar-besar. So bila orang ikat dah sampai beratus, bila dia panas, dia kembang kecut dalam jangka masa yang panjang, dia akan menjadi semakin ketat. Yang tu nak buka tak boleh. Haru biru nak buka benda lah ni. Alright. Sekarang dah buka. Ni lock jangan bagi hilang lah. Lock kat sini. Jangan bagi hilang. Okay, ni buka dulu sebab yang ni memang nak barang habis. Okay, barang-barang mudah rosak. Set square ni simpan balik. Beli untuk ni je, nak tunjuk ni je. Saya akan buka cover timing chain ni. Orang ada gambar keladak minyak ni. Oil seal bawah ni pun dah bocor habis ni. Atas bawah semua habis bocor. Jadi nak buka cover timing chain, nak buka timing chain sebab cylinder head saya nak cabut keluar. Enjin perlu di full overhaul. Piston bocor, valve exhaust dan valve intake pun bocor. Jadi hari pun dah guruh kuat ni. Jadi nak buka ni tengok pada keadaan ya. Kalau sempatlah kita buka. Kalau tak sempat mungkin bersambung hari lain. Kerja sangat-sangat slow sekarang sebab hujan dari Bukit Ketih hampir setiap hari. Right. Jom. Nak umpil cover ni, patutnya ada kawasan-kawasan yang memang disediakan untuk kita umpil macam ni. Okey, kat sini, iaitu dekat sini. Alright, jadi sekarang kita boleh tengok keadaan timing chain. Dia warna coklat gelap adalah tanda enjin kotor. Warna coklat gelap ni adalah warna enjin kotor. Ni adalah sensing plate untuk crank sensing plate. Okey, ni adalah chain guide. Ni adalah chain guide. Ni tensioner. Ni tensioner.
Okey. Jadi oleh sebab saya nak buka sini. Oh, sini lagi satu. Boleh tengok ni. Kita legam. Jadi semua nak kena cuci. Gasket semua lama kena buang balik. Okey, kena bersih betul-betul. Ni kat sini. Alright. Dan ini pun saya kena buka tension guide, cabut timing chain, baru saya boleh buka, angkat head ni keluar. So saya nak buat overhaul. Next, pilih mana-mana boleh. Nak buka exam dulu boleh, nak buka timing chain, nak buka cabut head dulu pun boleh, mana-mana boleh. Saya rasa kamera saya overheat lagi dah. Okey, dia dah menghasilkan bunyi overheat. So ini sajalah yang saya nak share hari ini. Iaitu yang utamanya adalah pasal marking cam dengan crank yang lari disebabkan oleh timing chain yang anda memanjang. Okey, bila timing chain ni memanjang, dia jadi panjang kat sini. So yang ni akan lari ke belakang ataupun retard sebab tensioner daripada di sini. Tensioner ni akan tekan. Jadi makin panjang dia, makin banyak dia lari. Yang tadi pun lari 4 degree. Kalau makin panjang mungkin sampai 5, 6 dan sampai satu peringkat enjin akan semput. Ataupun kita panggil bahasa enjin bobok. Enjin akan semput sebab timing dia dah terlalu banyak. Orang kata lari dia. Bila enjin dah start semput, mulalah minyak kuat, bawa tak best. Semuanya dia punca daripada timing chain. Betul lah. Timing chain pun kena tukar sebenarnya, bukan boleh pakai sepanjang hayat. Alright, kilat dah semakin kuat. Jadi saya nak kena cepat sikit. Dan kamera pun nak kena sorok. Takut tempias. Enjin ni kena tutup. Yalah, tak nak bagi air tempias masuk. Jadi kita jumpa lagi lain kali. Ini je saya nak share untuk hari ni. Sekian.